Ni dah. Dah lepas dah. Okey. Tengok si amat dulu dah. Salah. Nah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak bermula dengan mengenang kitab Tarikh Fatani. Tarikh Fatani yang mana tadi sudah bagi tahu dah bahawa kitab Tarikh Fatani ini adalah kitab yang paling tua sekali. Kalau kita tengok naskah-naskah kitab-kitab yang sakut dengan sejarah Taning kita. Jadi dia bermula dengan muqaddimah yang mana ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukminin, dan dengan Dia kami minta tolong mulai risalah ini, dan aku harapkan diilhamkan bagi jalan betul, dan tiada aku mempunyai dapat kuasa mulai dan menyudahkan risalah ini dan membetulkan atas tahqiqnya, melainkan dengan Tuhan yang maha tinggi dan maha besar. Wala haula wala quwwata illa bil aliyil azim. Itu permulaannya mukaddimah Syekh Daud. Ini suatu risalah aku salin daripada Syekh Faqih Ali, iaitu Tarikh Fatani pada zaman lama. Bahwasanya tarikh lama itu boleh kita tahu manusia zaman dahulu di negeri ini. Jadi Syekh Daud kata risalah ni, kitab ni Syekh Daud membuat salinan baru daripada hak aslinya daripada Syekh Faqih Ali. Untuk nawi kita ni orang zaman learning ni kenal. Dia tulis tu orang zaman learning tu zaman dulu buat Syekh Daud dah. Untuk nawi orang zaman Syekh Daud tu kenal. Kitab ni mari siapa di kita ni zaman kita ni lah pula lah. Tarikh zaman lama itu tiada lagi dikarang di negeri Fatani, melainkan susunan Tuan Syekh yang mulia ini. Ni nak ayat atau kitab hak saya dok baca ni dia adalah kitab yang paling tua sekali. Kitab yang paling tua sekali yang tentang sejarah. Boleh terhimpunkan dengan sempurna kepayahan, ialah boleh tahu apakah orang-orang zaman dahulu hingga sampai zaman kita, atau zaman jahil dengan zaman nur. Dan hendaklah kita bandingkan bahwasanya zaman jahiliyah di negeri Arab seperti kabilah sebelum zahir Rasulullah itu telah dikarang oleh ulama tarikh Arab. Maka apakah faedah dan gunanya, melainkan boleh kita kenal dan nampaknya bahwasanya orang Melayu zaman dahulu apakah duduk di dalam tanah bumi Fatani ini
Maka negeri lama di tanah Melayu ini ialah di kawasan Kedah dan Patani dan Senggora dan Lega, termasuk juga negeri Caya di sebelah hilir. Ni kita boleh kenal lah. Kata untuk kenal tanah Melayu pada zaman dulu lagi, zaman dulu kala ni, zaman orang Arab pun duk zaman jahiliyah apa lagi, di paning kita ni dia ada dah sebut nama-nama negeri, nama-nama negeri yang lama. Adanya sebut nama Kedah, di Taning, Senggora, Lega dan Caya. Caya. Jadi 5 lah. Kedah, Taning, Senggora, Lega dan Caya. Jadi 5 ni adalah negeri-negeri Melayu sebelum Islam. Sebelum Islam lagi ada sebut dah. Sekalian di zaman purbakala belum masuk Islam dan seumpamalah dengan zaman belum zohir negeri Islam di tanah Arab. Jadi kita ni nak bermula dengan cerita-cerita taning kita ataupun tanah Melayu di Semenanjung ni sebelum Islam. Sebelum Islam serupalah dengan Arab. Arab sebelum zaman Nur, zaman Cahaya tu kita biasa tahulah. Kita tahulah bahawa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah tu pun, pada zaman Nabi beranak di Mekah tu pun, Kaabah tu pun penuh dengan berhala. Pada masa tu. Maka tiap-tiap tarikh zaman dahulu payah tahu kebenaran sahih. Kerana zaman jahil tiada tahu menulis membaca, bahkan dengan riwayat sahaja. Dah gitu jaga zaman dulu ni dia tak kenal surat-surat huruf-huruf, baca buku, baca kitab apa zaman dulu orang tak kerti. Ada orang tak kenal. Supaya juga tanah Melayu kita ni pun sebelum nak kenal tulisan Jawi ke apa tu belum ada tu lagi, orang tak tahu ke apa. Ya duk kalau orang tahu juga tulis buku yang dulu tu pun tulis dengan bahasa Kawi, bahasa Palawat, bahasa-bahasa Sanskrit India yang dulu Tetapi sesungguhnya mesti ada juga di dalam riwayat itu, dan yang hubung pula ada yang bohong pun ada juga. Maka janganlah kita jadi heran mana yang bohong dan mana yang betul. Ni Syekh Daud kata ni Syekh Daud kata sebab riwayat dulu ni dia mulut ke mulut juga. Zaman Syekh Daud tulis tu pun cerita sejarah pun dia mari di mulut ke mulut juga. Tu zaman Syekh Daud tu zaman 200 tahun dulu dah. 200 tahun dulu. Mari sampai kita ni dia kata ada hak sebenar, ada hak bohong. Ada hak sebenar, ada hak bohong. Tapi saya dah kata janganlah kita jadi heran mana yang bohong dan mana yang betul. Kita jangan buat heran. Hak mananya betul, hak mananya bohong. Jadi hanya kita boleh tahu sahaja. Hanya kita boleh tahu sahaja. Banyakkan hendak mengenal usul asal daripada masa zaman dahulu. Tu hanya untuk kita ni tahu saja masa zaman dulu, dan perkara sungguh atau bohong tiada daya dan upaya bagiku melainkan Allah yang ali lagi azim. Itulah sahaja daripada perhamba Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Jadi kata hak mana hak sungguh, hak mana nak faham. Jadi Syekh Daud kata serah Tuhan sajalah. Tapi ia ni tanda dulu, tulis dulu. Supaya buat peringatan tarikh Melayu Fatani zaman dahulu dan jasa yang baik perhamba beri kepada Syekh Faqih kembali dan rahmat wa nikmat fid dunya wal akhirah ke atasnya. Risyadat atau dia ni pujilah dia.
kepada Syekh Fakih Ali, kerana Syekh Daud tu ambil kitab hak Syekh Fakih Ali. Syekh Fakih Ali dengan Syekh Daud ni 100 tahun. 100 tahun lepas Syekh Fakih Ali baru Syekh Daud. Jadi meninggal dah, dah tak ada dah Syekh Fakih Ali tu, Syekh Daud ambil kitab ni mai tulis semula dah. Amma ba'du, perhamba mulalah salin naskah asalnya daripada yang mulia Syekh Fakih Ali, dan kalau ada kebaikan perhamba kembali kepada Syekh Fakih Ali, kerana dialah membuka mata kepada perhamba segala hikayat dan tarikh-tarikh lama. Dah jadi Syekh Fakih Ali yang orang alim, yang tulis jarah, jadi Syekh Daud puji dia dah. Dah. Ni kita nak masuk isi lah. Dah. Isi jarah. Jadi jarah ni mula lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ni tulis Syekh Daud. Perhamba seorang yang tak berguna lagi hina Syekh Fakih Ali bin Muhammad bin Safiyuddin. Ni dah. Ni hak asli lah ni. Jadi orang yang tulis perhamba seorang yang tak berguna lagi hina Syekh Fakih Ali bin Muhammad bin Safiyuddin. Ni Fakih Ali dah. Tu Fakih Ali lah tulis ni. Ditintah oleh Sultan banyak kali supaya mengarang dan menyusun tarikh Patani. Jadi Syekh Fakih Ali kata ya mula buat kitab ni. Dah. Mula tulis kitab jarah ni kerana tintah raja. Tintah oleh Sultan. Mana tu Sultan Raja Taning pada masa tu suruh Syekh Fakih Ali tu tulis. Dah. Jadi Sultan mana pada zaman ni? Iaitu Sultan Muzaffar. Dah. Sultan yang kedua Kerajaan Taning lepas pada Sultan Ismail Shah yang tukar agama masuk Islam, maka anak ia pula naik adik raja yang nama Muzaffar. Dah. Muzaffar hak buat Masjid Kesik. Tu pun Muzaffar juga. Tapi Muzaffar ni dia mati di Ayutthaya. Dah, dia mati di Ayutthaya laksana bakok tu. Kerana dia bawa tentera Taning ni pergi dah 40 te perahu jerjab pergi ke Ayutthaya, lepas tu pergi pergi di Ayutthaya. Dah pergi pergi di Ayutthaya. Nanti kisah dia tu kita nak baca lah Muzaffar tu, nanti habis kitab ni dululah. Kita sambung cerita Raja Sriwangsa tu. Dah. Dah. Jadi banyak kali dah Sultan Patani suruh Syekh Fakih Ali tu tulis sejarah. Kerana apa? Kerana takut hilang riwayat kisah-kisah purbakala. Tujuannya Raja Taning pada masa tu Sultan Taning tu Islam dah lah dah. Takutnya kisah-kisah dulu tu habis. Dah lisu. Takut hilang dia kata. Dan perhamba pun berikhtiarkan mengikut tintah Sultan yang mulia bahwasanya Sultan telah memberi riwayat kisah-kisah sangat banyak. Jadi kita gambar lagu ni lah. Dia kata Raja Sultan Taning Muzaffar tu panggil Syekh Fakih Ali mari depan. Lepas tu suruh Syekh Fakih Ali tulis kitab ajarah. Nak cari orang lain yang payah kami dulu. Ya ulama, dia pandai menulis. Orang kampung biasa tak pandai menulis huruf tak kerti. Lalu tu panggil Syekh Fakih Ali pun panggil banyak kali dah. Siapa Syekh Fakih Ali tu setuju. Lepas tu dengar. Jadi kisah-kisah raja-raja belum dulu lagi pada Syekh pada Sultan Muzaffar tu banyak dah. Kisah-kisah dia banyak dah Syekh Fakih Ali kata. Dan boleh tulisan-tulisan peringatan zuriat orang-orang tua. Ni tujuannya. Raja ni sudah untuk nak kita ni ingat zuriat kita. Zuriat kita ni makna tu ingat baka kita. Dia baka tok nenek kita, pak kita, cek kita, tok nyai kita, tok ki kita nak ke atas. Ni orang Taning ni dah. Untuk nak ingat kita ni baka apa anak pia lagu mana dah. Peringatan zuriat orang-orang tua. Titih Raja Patani asli. Tu. Kalau raja suruh buat ni untuk nak kita ni tahu titih Raja Patani asli. Titih Raja Patani asli korun yang lama.
Maka bahasa-bahasa tidak perhamba mengetahui maknanya, hanya setengah-setengah. Deh. Jadi Syekh Fakih Ali sendiri pun tak kerti mana juga dengan cerita orang duk goyak tu. Dah sebab bahasa dia tu tak faham. Bahasa tak faham. Bahasa tak faham ni kalau pada masa tu ya kitab hak tulis dah tu ya tulis dengan bahasa Sanskrit. Bahasa Palawat. Jadi ulama kita ni tak kerti jugalah bahasa tu. Kita pandangan bahasa Jawi ni dah. Bahasa Palawat ni bahasa India Selatan zaman dulu kala ni lagi. Ribu tahun. Ribu tahun. Maka adalah orang legor. Maka adalah orang lega. Orang lega dah. Nakon Sita Marak tu. Orang lega agama Buza. Telah tua umurnya. Dia tahu bahasa Hindu dan Buza. Kamu orang dah lah. Orang hak tolong Syekh Fakih Ali. Balik bahasa terjemah dalam kitab-kitab hak belum pada tu lagi. Kitab belum Islam tu. Ditanding ada dah kitab belum Islam. Sakut ngah titih-titih raja. Jadi dia kena ambil orang tua dah sore, tua dah umurnya. Orang lega, orang Buza. Mai tolong balik. Dia terjemah dapat banyaklah kepada perhamba. Jadi orang tua orang lega tu lah tolong mari duk balik goyak kut Syekh Fakih Ali. Dan raja pun hadiah tanah kepada orang tua itu, duduk bersama ailat dia dan berpindah dia kepada negeri Jalo. Apabila orang lega tu tadi, orang lega orang Buza bukan orang Sihir. Kita jangan salah faham. Orang lega ni, orang lega Buza ni Melayu juga. Dulu zaman masa tu Melayu juga. Dia yang balik bahasa ikut Syekh Fakih Ali. Cita dalam surat hak raja zaman belum Islam. Raja Seri Wangsa lah. Jadi kitab ni memang kitab hak Langkah Sukar. Kitab titih Raja Langkah Sukar di Nyalimo tu. Sebelum nak pindah mari duduk di Tani. Jadi ulama kita ni tak kerti lah dengan bahasa tu. Kena minta orang lega ni tadi lah mari balik. Bawa balik sudah dah tu, raja pun wi hadiah pada dia. Wi hadiah dia pun bawa keluarga dia duduk di Jalo. Duduk di Jalo. Duduk di Jalo ni naik kok tu lah, naik kok serak saga pergi masuk ke dalam Jalo. Jalo. Duduk di Jalo dan duduklah di sana itu. Paduk situ lah, buka kapung pun duduk situ. Orang lega Buza tadi. Syahdan ada tulisan bahasa Arabiah daripada nenek perhamba Sofiyuddin. Maka bahasa Arabiah itu perhamba fahamlah. Tapi ada juga kitab-kitab hok dulu lagi pada tu masa tu juga tulis dengan bahasa Arabiah ni, bahasa Arab. Hok zaman tok nenek yo lagi. Daripada tok nenek Sofiyuddin lagi. Tok nenek Sofiyuddin lagi ni kalau begini bermaknanya Islam ni sudah lama dah ditanding. Seperti mana dalam kitab hikayat sebut kata apa ni, sebelumnya Pahayatu Nakepa Intira Seri Mahawangsa Raja Langkah Sukar nak pindah mari Kisik, lepas tu masuk Islam tu kan nama dia di Ismail Shah tu orang-orang di pesisir tepi laut ni Taning ni Islam dah 200 tahun. Termasuk orang-orang Sai dia, raja-raja Sai di Tok Leweng tu pun Islam dah sebelum pada Kisik lagi. Tu dan senanglah ambil maknanya, dan orang datang daripada Bogor. Jadi senanglah hok bahasa Arab tu Syekh Fakih Ali pandai. Hok ceria tu, hok ceria tu Sofiyuddin. Pak Syekh Fakih Ali tu Ahmad, Wan Ahmad. Atas pada Wan Ahmad tu Syekh Sofiyuddin. Tu dia. Jadi Syekh Sofiyuddin dia kata senang lah. Dia senang lah, katanya senang lah untuk nak cari makna ke apa tu dia reti. Dan ada orang datang dari Bogor. Bogor ni Bogor di Pulau Jawa. Orang Jawa lah, ada orang Jawa mari ni dah. Orang Bogor ni Jawa Barat.
Jawa Barat, Bogor. Seorang aslinya daripada Bogor, Jawa, duduk tupang, duduk tupai lah, Sultan Patani. Jadi di Taning tu ada pula orang Jawa tu daripada Bogor tu, duduk tupai Raja Taning. Dan dia tahu bahasa Jawa. Jadi dia ni dia kerti bahasa Jawa. Dan banyaklah tolong perhamba. Tolong perhamba. Jadi orang Jawa ni pun tolong duk balik. Jadi orang hawak kitab ni duduk tolong Syekh Fakih Ali ni bukan orang lega buza tu seorang dak dah. Ada orang Bogor ni juga. Perhamba mengucap syukran kepadanya. Jadi Syekh Fakih Ali ucap terima kasih kepada orang Bogor, orang Jawa tadi dah. Banyak-banyak. Dia kata syukran kepadanya banyak-banyak. Dan lama membuat ini risalah Tarikh Patani. Bukan awak sehari dua dia kata ni dah. Jadi lama baru nak sudah buat ni. Alhamdulillah, takdirkan Allah Ta'ala hasilnya sekadar perhamba boleh, dan mana salah itu tentu ada dalamnya. Harapkan betul dengan ikhlas sahaja. Ni orang alim dulu ya tawaduk itu dah. Buat kitab tarikh nidah pun. Kerana salah bagi makhluk tentu ada, dan perhamba payah sangat-sangat hendak karang ini tarikh. Sebab tarikh lama itu banyak Buza dan Hindu. Ya tahu payah juga nak buat ni. Ya tahu sebab dia banyak kisah-kisah sakut dengan Hindu dan Buza dah. Dan Islam dahulunya tiada sampai. Islam tu tiada sampai ni makna tu Islam tak sampai lagi. Hok dia duk balik kitab tu. Tetapi tarikh ini kena riwayat belaka. Dia kata walaupun benar hok sakut dengan Raja Taning zaman belum Islam. Belum Islam. Dia kata Hindu Buza sebab Islam tak siapa tak mari lagi. Tak siapa lagi di tanah Melayu kita, di tanah Taning kita. Dan Syekh Fakih Ali kata kena riwayat belaka, sebab hak tok nenek kita juga. Kena riwayat belaka. Tiada kira apa-apa pun. Tak ada kira dah, tak kena kira apa-apa dah. Sebab hak tok nenek kita juga tu. Dan buat baik itu, kita tahulah sungguhnya yang jadi waktu itu dan di tempat itu. Untuk kita nak tahu kata sebelum Islam tu Raja Taning titih dia mari di mana. Puak-puak jadi kita boleh tahulah bakor kita orang Melayu Taning mari di mana. Ni masuk isi dah lah. Masuk isi dah. Tadi baru duk mukadimah tu. Syekh Fakih Ali mukadimah semuka setengah dah ni. Ni nak masuk isi dah. Masuk isi dia. Ini kisah riwayat hikayat Raja Langka Suka. Ni. Tahu dah lah kitab hak Syekh dak buat Tarikh Patani ni dah. Iaitu namanya Hikayat Raja Langka Suka. Kalau hikayat ni bahasa Sia panggil tamnan. Ni. Tamnan ni lama benar ni. Kalau tengok omoh kalau kita kaji daripada Syekh Fakih Ali Goyak ni, hikayat Raja Langka Suka dah asli tok nenek kita sini ni beribu tahun ni. Raja merintah hukumah. Tulis bahasa apa ni? Hukumah ini agamanya Hindu dan Brahman. Raja Langka Suka ni merintah dengan guna hukum-hukum agama Hindu dan Brahma. Ibu Asimah. Ibu Asimah ni ibu kota ibu kota Muang Luang tu. Ibu Asimah di negeri Kedah waktu sekarang. Tempat meretah dia, pusat dia duduk di Kedah lah ni dia kata. Waktu Kedah waktu sekarang kita. Nahnu tiada tahu bila mulakan. Tak tahu atau bila tu. Kata setengah-setengah orang tua belum Nabi Isa anak Maryam Zohir.
Jadi kota Langkah Sukak ni, kata nenek kita ni, ada dah di Kedah tu sebelum Nabi Isa nak lahir. Makna tu belum Nabi Muhammad lagi lah. Belum Nabi Muhammad lagi, belum Nabi Isa lagi. Belum ada pok-pok Kristian lagi dah. Lama. Orang-orang Cina datang bertijarah di negeri ini. Ada juga sebutnya negeri Langkah Sukak. Jadi orang Cina hok duk mari dah, belayar mari dah dah. Hijrah belayar mari dah di Langkah Sukak ni ada sebut dah kalimah Langkah Sukak. Boleh jadi dia sebut dengan kalimah Arab. Lang Yashu, Lang Yasiu, Lang Yashu. Tu maknanya Langkah Sukak. Dah. Dan katanya riwayat kisah itu ada raja selepas Isa bin Maryam zahirnya 200 tahun. Supalah. Deh, hok orang Cina tulis mari pun kata yo mari di Langkah Sukak ni, ada kerajaan Langkah Sukak ni, deh sebelumnya Nabi Isa anak Maryam nak lahir lagi 200 tahun juga. Lama. Kalau kita banding lah ni tahun 2019. Kita hunuk klik lagi 200 tahun dah. 200 tahun sebelum 2019, sebelum Nabi Isa beranak. Lama dah Langkah Sukak ni. Ni dah membuktikan bahawa puak kita ni orang Melayu Taning ni adalah orang yang mula-mula buat kerajaan di tanah Melayu. Jadi kalau kira agak tok nenek kita lah orang yang milik tanah sini. Asli. Tanah sini. Tetapi Cina itu sebut katanya mengikut sanad Cina berbetulan lebih kurang selepas Isa zahir 200 tahun. Tadi. Dan negeri hukumah ini ikut agama orang-orang Hindi datang berdagang. Jadi orang-orang Langkah Sukak ni dia memeluk agama. Dia ada kepercayaan dia tu dah. Mengikut orang Hindi. Mana tu mengikut orang India. Pada masa tu kena dah lah. Kalau India orang Brahma, dia jadi Brahma. Orang India Hindu, dia Hindu. Itu orang India. Ada tempat pulau Jarirah. Pulau Jarirah. Mana tahulah. Dekat Kedah namanya. Dekat Kedah. Kalau dekat Kedah ni ada pulau apa? Pulau Pinang, Pulau Langkawi. Kalau pergi kat sana pergi besar dah tu Pulau Sumatera. Tapi dia tulis Pulau Jarirah. Tahu? Dekat Kedah namanya, ikut negeri ini, di situlah tempat orang-orang Hindi berdagang daripada negeri Jurapati. Nama negeri orang India mari tu di pulau dekat Kedah tu nama daripada negeri Jurapati. Jurapati ni adalah negeri orang Tamil. Tamil ni kenal Tamil orang rumah kita panggil Keling tu orang Tamil ni orang India Selatan, dia kulit orang Tamil. Ya ada dia kecek bahasa Tamil Dan kawalan negeri Langkah Sukak ini, ni kita mau tengok atau kawasan dia luah mana negeri Langkah Sukak pada zaman itu Masuk Legor, dan Senjoro. Jelas Senjoro ni segoro. Masuk Legor, masuk Senjoro, dan tempat pelabuhan besarnya Patani. Jadi Legor dengan segoro ni duduk dalam Langkah Sukak juga. Pelabuhan besar dia duduk Taning. Pelabuhan besar. Dia pelabuhan kalai perahu, kapal besar yang dulu laut tu duduk di Taning. Tetapi kita tiada tahu di mana tempat. Tapi tak tahu di mana tempat pelabuhan tu. Kerana negeri Patani waktu itu namanya belum jadi Patani. Belum jadi Patani. Kena dah sebab dulu tu ibu kota dia di duduk kota Mahligai Jeram, duduk di Nyalimo. Sungguh kata dia duduk Kedah. Dia duduk Kedah tu sekitar 200 tahun ya. Lepas tu dia baru pindah daripada Kedah. Lek Kedah tu pindah mari duduk di Nyalimo. Nyalimo Perawai Calik Benar Badai tu. Duduk situ.
Lakun. Lakun kelikun ni baca sorak tak aktif. Lakun tentu. Daerah Patani ini besar pelabuhan. Ya tapi dia kata cerak. Tetaning ni adalah pelabuhan besar dan masyhur rata-rata alam. Dan rata Senjora dan Lega itu duduk di bawah Raja Patani. Ni jadi Raja Lega dengan Raja Segara duduk di bawah Raja Patani. Tu dah. Kerana warisnya Raja Langka Suka di Kedah beri amaran perintah di sebelah laut bagi Syamsun. Syamsun ni matahari. Syamsun ni matahari. Belah lek timur. Belah lek timur lah katanya. Jadi Raja Kedah Tubik Kamsang dia panggil. Tubik Meretah sebelah laut. Sebelah laut matahari, iaitu sebelah timur. Sebelah timur ni lek Cina Selatan lah, lek Taning, Kelantan, Terengganu, Pahang, Turun sampai Johor ni belah lek laut timur dia panggil ni. Kalau laut barat ni belah lek laut Andaman tu. Kedah, Perlis, Perak, Turun kat tu nak kok Krabi, Terang, Bukit kat tu. Sepah berumah tu. Tu belah barat. Tapi ni Gajah Kedah Meretah sebelah timur. Supaya berniaga dengan Cina dan Khmer. Untuk nak buka kota selagi di Nyalimo ni di Nyalimo di Perawai untuk Lek Timur ni tujuannya untuk nak mudah nak nego dengan orang Cina dengan orang Khmer. Sebab kalau kita gambar ke dia tanah ni ada sini nak buat kita tengok sikit apa gitulah. Ni ada Pulau Sumatera jadi dulu Kedah ni duduk landing. Kita kalau kita gambar Kedah duduk landing. Waktu tani duduk landing. Ni bukit tinggi. Jadi India duduk landing India. Cina duduk landing. Sini Khmer. Sini Langka Suka. Dulu duduk di Kedah ni. Lepas tu yang perintah suruh mari duduk sini untuk tujuan nak nego dengan orang Cina dengan orang Khmer. Ni Segara, ni Lega. Duduk bawah Kerajaan Taning. Nak winapa ni laut kita gambar Ni panggil tanah Semenanjung, tanah Melayu. Tu. Dan Bugis. Dah lagi. Dan Jawa. Dan Bali. Bukan orang Cina saja. Untuk orang Cina, orang Khmer, orang Bugis. Orang Bugis ni Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi. Orang Bugis, orang Makassar tu. Ni orang Bugis. Dia kata orang Bugis dan Jawa, dekat bawah ni sikit. Dan Bali. 5 bangsa tu tujuan nak winego dengan puak ni. Maka berhimpunlah banyak orang ajaib di Labuhan Patani supaya berdagang, adapun jalan berlayar perahu lebih banyak. Jadi orang mari ramai lah di Taning tu. Di Langka Suka tu, di Taning kita di Nyalimo tu, untuk belayar, mari belayar jauh-jauh untuk nak menego Ada gajah buat ambil barang-barang dagangan. Jalanannya langkah bukit pergi kepada Kedah. Duduk di Kedah sampai Patani, jalan gajah lamanya 1 bulan 25 hari. Berjalan tiada dicepat, tiada dilewat, kerana berhenti di jalan jikalau gajah hendak makan dan berehat. Tu dia kata ada pula di pelabuhan ni ada gajah. Ada gajah untuk akuk barang. Lepas tu lakoh bukit pergi di Kedah. Guna masa lama mana? Guna masa 1 bulan 25 hari. 1 bulan 25 hari, 55 hari. 55 hari. Ni Jamil Langka Suka. Kalau kita tengok Jamil Kerajaan Taning di Kersik 28 hari. Dekat sikit lah.
Boleh jadi jalan kau lebuk ke apa dah. Pas jalan mana orang lalu dah. Saya nak atau kalau jalan ni orang panggil jalan lintas samudra. Dah daripada Taning pergi ke Kedah ni kita gambar tu ya pergi ikut sungai Taning tu. Pergi ikut sungai Taning tu. Mana tu pergi ikut Nyalimu, pergi ikut jalan lah ni tu dah. Pergi ikut Kopine, pergi ikut Menesta, ikut Kemecah tu. Lepas tu pergi ikut turut sungai, Kapuh Lang, Kapuh pergi sampai Betong. Di Betong tu ada bukit, nama satu bukit panggil Bukit Lako Suka. Saya besok pergi dah, Bukit Lako Suka. Sepadan dengan Malaysia lah ni lah. Lepas tu Lakoh gila sana tu, ya ada sungai pula. Dah, boleh turut sungai lek tu pula, sampai di Kuala Kedah. Dalam cerita, dalam sejarah ni 55 hari. Dah, sebulan 25 hari. Tu jalan dulu. Jadi kapung-kapung zaman dulu tu ada dah lah kat tu. Kalau kita jumpa dah apa ni kapung di Benar Sering tu ada kota lama, kota beribu tahun tu. Dah Benar Sering dekat-dekat dengan Pok Seng tu. Dah. Lepas tu pergi lagi ke Mecah, Kampung Lalai tu. Di Kampung Lalai tu ada kota juga dulu tu situ tu. Pagi lepas lek tu sikit lah ni kita nak tengok bekas tak leh dah sebab orang buat keung tu deh. Buat keung buat empangan balai tu jadi kampung dalam tu gelas habis lah katanya. Nak boleh temu pula ni kena ketemu di Jarong ni betong dah ngikut Gunung Jonong. Tu. Dah. Jadi guna gajah lah aku bagi pergi Kedah tu. Dah. Syahdan adapun orang-orang duduk di Patani ada makan nasi, ada makan gandum. Dan orang lain-lain ada makan jagung. Tu dia dah. Dia sebut kata zaman 1000 tahun dulu dah. Orang Taning ni makan nasi pun ada, makan gandum pun ada, makan jagung pun ada. Dia kata ni dah. Orang Arab pun ada datang daripada Laut Parsi dan Hadramaut berniaga dengan orang Patani dan orang Cina dan orang Hindi pandai jampi-jampi dan sihir. Tu. Dia kata orang Arab mari di Parisi dengan Hadramaut ni Arab Yamin. Orang Arab Parisi ni sebenarnya bukan Arab, ya orang Parisi lah dah. Orang Parisi, orang Yamin mari nego di Taning dah pada masa tu. Lepas tu dia kata orang Cina pun mari. Lepas tu orang Hindi, orang India ni pandai jampi. Jampi, dah jampi dah. Jampi ni pasal jampi, mun kata tu jampi. Lepas tu pandai sihir. Hingga orang lainnya takut kepadanya sebab heran tetapi dia sembah belaka. Jadi heran dengan orang India ni. Dia mari ni pandai sihir. Jadi orang langkah suka tu jadi heran lah. Macam mana dah? Sihir ke dah? Wawi orang Melayu mak kita ni takut pada orang India sebab dia pandai sihir. Dia pandai sihir, pandai jampi. Ya. Lepas tu dia kata folk India ni sembah belaka. Batu pun ada sembah dan kayu pun ada sembah. Batu pun sembah, kayu pun sembah. Orang-orang Melayu takut, maka banyaklah ikut agama Hindi. Itu. Dah. Jadi sebab orang Melayu ni takut tengok orang India mari duk jampi, mari duk apa, jadi turut folk India adalah. Dah, sembah masuk agama Hindu. Hindu dia sembah batu, sembah kayu. Dah. Agama Hindi boleh tahu ada ikat tali leher di tekak. Warnanya ada hitam dan kuning. Ya tu nak cek kata orang Hindu. Orang Hindu dulu di Taning tu mudah cek dia katanya. Ya, kita tengok di tekak dia tu ada tali cat hitam dengan tali cat kuning. Di tekak dia ni, di leher ni dah. Raja Langkah Suka dan Raja Patani pun ikut agama itu belaka. Ya juleh. Jadi gajah Langkah Suka kita pun turut. Dah, turut turut agama Hindu tu. Dah. Jadi kita nak sambung sikit lagi, lepas tu kita nak cukup dah untuk malam ni dah. Orang Arab dan Parsi banyak sembah api. Dia agama Majusi. Dan ada juga agama Musa dan agama Isa Maryam. Dia kata orang Arab hok mari kau tu yang mana suka tu dengan dan Parisi tu fok Majusi. Fok Majusi. Lepas tu ada juga agama Musa. Agama Musa ni Yahudi. Agama marilah mudah Yahudi tak kita. Yahudi dan agama Isa fok Kristian.
Orang Arab masa tu. Kita gambar kata sebab zaman ni kalau kiranya zaman belum Nabi Muhammad. Dah, belum Nabi Isa. Dah. Batu mari siapa ada Isa mari ni makna tu ni benar ribu tahun dah ni. Kita dah so kecek bahasa Islam Nabi Muhammad ni tak mari lagi mak kita. Dah. Dah. Untuk malam ni kena bertikat ni dulu dah. Kita nanti sambung pergi pula untuk malam Selasa depan dah. Untuk malam Selasa depan kita sambung lagi ni you nak sakut paut dengan apa ni nak sakut dengan gajah petani nak beralih tepat lah dah. Beralih tepat daripada Nyalimo tu giduk di Taning gitu muka kapung batu nak masuk Islam lah. Tak gitu. Ni jo bermula sini. Nanti ada soalan dah? Ada. Ada soalan. Nanti kita sama lain ni 10 minit 15 minit ni kita nak tanya soalan hak ada orang tanya melalui dalam live. Sini ramai-ramai ni kalau ada nak tanya juga pun tanya. Boleh dah tanya lagi. Sama tagal tunggu tu kita nak kenal sikit langkah suka dah. Apakah makna langkah suka? Ada biar tahu tu. Langkah suka. Langkah suka tu pun nama bahasa Sanskrit. Nama bahasa India Selatan. Bukan nama bahasa Melayu dah. Langkah. Langkah tu pulau. Langkah. Suka. Suka tu suka. Ada suka iaitu gembira. Jadi negeri ni adalah negeri abange negeri yang sukaria. Tu jadi langkah suka. Tu nama langkah suka. Ada orang royak bahasa Arab kepada saya, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak sebab saya ni tak mahir bahasa Arab dia, kalau bahasa Inggeris saya boleh. Sebab ngaji bahasa Inggeris. Dia kata lam kaf nun baca lakun. Likun ke apa tak apalah. Maknanya tetapi. Tetapi. Jarirah. Jazirah pulau. Saya tahu dah jazirah tu makna pulau. Hukumat kerajaan. Hukumat kerajaan. Ajaib orang asing. Orang asing. Jadi alhamdulillah muncullah saya pun sebab kita pun usaha baca kitab ajarah ni untuk sebab tujuannya untuk nak kenal sungguh lah dah. Ni ada orang main royak dah ni pak dah. Pak tadi nanti insya-Allah nanti minggu depan ni kita ulang alik sikit. Dah tepat. Tetapi jazirah tu mana pulau, hukumah tu mana kerajaan. Tadi ada sebut ada hukumah. Mana tahu tempat hukumah tadi royak tu gajah petani ni apa ni hukumah dia. Kerajaan langkah suka tu ngikut Hindu dan Buddha, Hindu dan Brahma. Ajaib orang asing. Orang asing. Orang asing. Ning tak ada bukan soalan ni dah. Hak ning abang kata komen. Tu terima kasih sungguhlah dah. Terima kasih sungguh hak mana royak ni membetulkan dah. Boleh belajar bahasa Arab dah, boleh 4 kalimah dah. Jadi gajah gajah langkah suka ni mari daripada mana dah. Nanti kita pun nanti nak baca tamah lah dalam ni dah. Kalau tak ada gapo dah, tak ada gapo sebab dengan masa kita berjanji tu bahawa masa pukul 8.30 sampai pukul 9.30 untuk malam pertama untuk malam ni baca sejarah tarikh Patani. InsyaAllah saya rasa dalam sebuah ni panjang lagi lah sejarah Taning ni untuk nak sambung lagi. Ni kita mula dengan zaman belum Islam di Taning. Zaman belum Islam di Taning. Yang mana kitab ni ditintah oleh Sultan Patani kepada Syekh Wan Faqih Ali bin Ahmad bin Wan Ahmad bin Syekh Syafiuddin. Dia suruh buat suruh tulis, suruh catat kisah-kisah raja-raja Taning dulu, zaman dulu lagi. Tujuannya takutnya hilang. So
Tujuan yang keduanya untuk nak anak-anak cucu, anak-anak bangsa Taning tu tahu. Jadi malam ni saya menyampaikan wasiat orang dulu lah katanya. Dan yang mana Syekh Fakih ahli tulis. Syekh Fakih ahli tulis sudah dah tu. Dan ayah pun nak tulis dengan masa start hari 2 hari tak boleh juga. Sebab tak pandai juga. Tak pandai ke apa? Sebab kisah mari dia mulut ke mulut je dengan raja royak dia tulis. Dengan raja royak dia tulis. Lepas tu hak kitab ada dah. Hak raja pun bawa tu baik kitab dulu. Bahasa tu bukan bahasa Jawi lah. Bahasa Palawak, bahasa Sanskrit, bahasa kami dulu, India kami dulu. Jadi Syekh Fakih Ali pun tak aktif juga. Tak aktif juga nak balik tu. Jadi kena tupai orang lah. Jadi ia tupai dia tadi ia sebut tadi ia tupai orang Lego. Orang Lego buza deh. Tua dah umur dia. Dia ni mai duk balik hak bahasa ni dia reti. Lepas tu ada juga kitab tu dengan bahasa Jawa. Mujurnya ada orang Bogor tadi. Orang Bogor, Jawa Barat tu. Tolong dia. Lepas tu ada juga kitab tulis dengan bahasa Arab. Mujurnya tulis bahasa Arab tu, dia pandai juga dia. Tu senang lah bagi dia tu bahasa Arab tu, dia bakal balik lalu dah. Balik lalu dah. Tulis. Lepas tu hak orang Lega Buza tadi tua tadi tolong sudah dah tu raja wi hadiah dia. Dah. Wi hadiah dia pun bawa keluarga dia ke apa tu pergi duduk di Jala. Dah. Kita rasa duduk mana Jala? Duduk Kok Natang tu. Dah. Duduk kawasan Kok Bayu tu dah. Duduk kawasan Kok Bayu tu duduk situ. Sebab kalau kita depan sikit tu ya Jala raja. Ada raja-raja Jala tu. Dah. Duduk Kok Bayu. Jadi Pak Tok Kong Sriwijaya di Bayo tu di Teluk Bayo tu ya ada apa ni leg-leg gua tu ada Tok Kong dia. Dia mau pakai Tok Kong Melayu tu. Tok Kong tu buat zaman Sriwijaya ke zaman Langkah Sukat. Raja Kedah nak pergi ke Lega lepas tu. Dia nak buat barang dia nak pergi buat JD di Lega. Mari sampai situ di khabar kata Lega tu buat siap dah. Ya ada lepas pada tu situ tu. Ya pun pakai buat dalam gua tu selalu dah. Di Bayo tu. Lepas tu lek sana Bayo lakah sungai gi dak sana tu ada kota. Kota supaya nyalima tu. Deh. Duk ko Bangun Badai mana. Kota Bangi Gedong. Situ ada pula hotel. Tu tempat lama lah. Tempat lama benar tu deh. Ni. Ada soalan tanya nak beli kitab ini di mana? Harga berapa? Deh. Nak beli tak payah saya nak jawab. Deh. Ada orang jual dah lah ni. Tapi hak saya ni beli di Ghazanah Fataniyah. Ghazanah Fataniyah di Kuala Lumpur. Pia nak gapo tu inbox masuk lah. Deh. Nanti kita tolong cari wi. Dia tapi ni hak asli sebenar tu zaman 500 tahun tu tak jumpa dah. Syekh Fakih Ali Syekh dak pokok tu tak ada dah tu. Mujur yo dia tulis mula dah. Hak asal tu tak ada dah. Tak boleh tengok program ini nak boleh tengok program ini bila pula. Duk royak dah dah kata setiap malam Selasa. Dah. Setiap malam Selasa minggu sekali. Nak malam Selasa bukalah. Dah buku 8.30 sampai pukul 9.30. Dah. Jadi seminggu lagi lah. Kita tak boleh buat nak malam dah. Dah, tak agak juga orang nak mengajar pun dah, nak kerja airline lagi. Jadi malam Selasa depan saya nak sambung baca pula dah. Sambung baca pula kitab. Jadi ikutilah untuk minggu depan. Itu minggu depan. Tak ada dah. Tak ada. Lemon ni pun tak ada tanya dah. Dalam tu pun tak ada dah. Maka sekarang ni sajalah dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam Selasa depan. Kita sambung kisah kitab tarikh petani ni sambung lagi dalam minggu depan. Dan minggu depan lagi ni kita mari kenal pula Merung Mahawangsa. Minggu depan ni saya nak ambil kitab so lagi. Kitab so lagi untuk nak mari baca sekali dengan kitab tarikh petani namanya kitab Hikayat Merung Mahawangsa. Jadi kita mari tengok pula kata lepas tu gajah kata mari duduk di Langkah Sukat, mari duduk di Taning, siapa dia?
Dalam ni sebut juga nama. Nama dia sebut juga raja nama apa tu hak mari duk di Nyalimo tu. Kita banyak tak tahu. Dan ni sebut sore-sore lepas dia ni lepas dia ni sebut sore-sore. Jadi saya nak royak hak tu pula kita so lagi hak kecek raja tu saja. Dah di Nyalimo tu, di Langkah Suka tu. Dah. InsyaAllah malam ni kita boleh kenal dah jati diri kita orang Melayu. Kata lama dah. Sebelum Nabi Isa 200 tahun. Tok nenek kita ni bangunkan dah negeri di tanah tani kita. Kita ni orang mula-mulanya buat kerajaan di tanah Semenanjung ini. Itulah. Itu kita kenalkan sejarah dulu untuk meneguhkan jiwa kita dan untuk kita nampak masa depan nanti. Maka malam ni sekarang ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.